Hai semua, nama saya Nur Sofia binti Osman. Hari ini saya nak kongsikan satu informasi yang menarik iaitu masalah jerawat pada muka. Siapa je yang tak geram atau stres kalau kita ada masalah jerawat, baik lelaki maupun wanita? Dalam video ini, saya akan menerangkan punca berlakunya jerawat di muka dan apakah langkah untuk merawatnya. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu apakah jerawat. Kulit kita terdiri dengan pelbagai lapisan. Jerawat ni muncul bila pori kulit kita yang mempunyai kelenjar minyak menghasilkan sebum. Sebum ni berfungsi untuk melembutkan dan melembabkan kulit di samping menjadi pelindung. Apabila kelenjar minyak mula menghasilkan sebum secara berlebihan, maka minyak akan tersumbat dalam pori-pori dan sejenis bakteria yang dipanggil P. acne atau Propionibacterium acne akan membiak dalam folikel yang rumah anda. Jenis-jenis jerawat ada 5 jenis. Yang pertama ialah blackhead. Blackhead adalah komedon yang terbuka. Jerawat ini berwarna hitam yang disebabkan oleh folikel rambut dan minyak tersumbat lalu teroksidasi. Yang kedua ialah whitehead. Terhasil disebabkan pori-pori tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Seterusnya ialah papula. Jerawat ini tumbuh di bawah permukaan kulit, saiznya kecil dan berwarna merah serta mengalami bengkak. Apabila kita pegang akan terasa sakit. Pustule pula, jerawat berbentuk benjolan yang besar, berwarna merah dan ada nanah di dalam. Nodule pula terbentuk di bawah kulit dan tidak rasa sakit, ada nanah dan saiznya agak besar. Apakah punca jerawat? Punca jerawat yang pertama ialah pori tersumbat. Pori tersumbat berlaku apabila sel kulit mati tak keluar habis. Dia akan menghalang laluan dan menyebabkan pori tersumbat. Yang kedua ialah minyak berlebihan di muka. Minyak berlebihan atau sebum ni dia datang daripada pilosebaceous unit yang macam melekit. Bila produksi meningkat, dia akan menjadi krisis untuk menjadi jerawat. Yang ketiga pula adalah disebabkan hormon. Contohnya golongan remaja, hormon testosteron diorang akan meningkat, maka produksi untuk menghasilkan sebum pun akan meningkat. Jadi hasilnya ialah jerawat. Yang keempat ialah jangkitan bakteria pada kawasan muka. Kulit kita ada sekumpulan bakteria yang dipanggil skin microflora. Bakteria yang menghasilkan jerawat ialah bakteria P. acne. Bila bakteria mula berinteraksi antara satu sama lain, dia akan menjadi satu jangkitan. Bila jangkitan dah mula berlaku, akan menyebabkan keradangan. Kulit muka akan menjadi kemerahan, bernanah dan boleh mengundang kepada cystic acne. Dekat mana jerawat ini muncul? Yang pertama ialah kawasan anak rambut. Contohnya apabila kita memakai topi, kita akan berpeluh dan boleh menyebabkan jerawat. Bukan itu saja, anak tudung yang tidak basuh ataupun dicuci juga boleh mengundang kehadiran jerawat. Selain itu, alatan kosmetik seperti beauty blender yang tidak dibersihkan boleh mengundangkan jerawat. Yang kedua ialah bahagian T-zone iaitu dahi dan hidung. Puncanya ialah stres dan tidak cukup tidur. Kalau kita tidak cukup tidur dan stres, hormon yang tidak stabil boleh meningkatkan kebarangkalian untuk ada jerawat. Jadi, pastikan kita tidur secukupnya. Yang ketiga ialah bahagian pipi. Pipi ialah satu bahagian muka yang sangat terdedah. Punca jerawat di pipi ialah terifon. Terifon mempunyai kuman kerana terdedah dengan persekitaran. Contohnya bila kita makan di kedai ataupun membawa masuk ke dalam bilik air. Kajian juga ada menyatakan bahawa terifon dan tangan mudah terdedah kepada kuman. Sarung bantal juga menjadi salah satu punca jangkitan bakteria pada muka, khususnya di pipi. Untuk memastikan muka kita selamat dan bersih, keraplah mencuci sarung bantal sekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu. Seterusnya ialah jawline iaitu bahagian rahang dan dagu. Khususnya kawasan rahang dan dagu ini lebih berkait dengan ketidakstabilan hormon dalam badan. Setelah kita tahu punca jerawat di muka, mari kita lihat langkah untuk mencegahnya. Kita mestilah menjaga pemakanan kita. Bak kata pepatah, apa yang kita makan adalah apa yang kita akan jadi. Pengambilan diet yang sesuai untuk menjaga keadaan kulit adalah seperti mengambil makanan yang ada vitamin E, vitamin C, vitamin A, beta-carotene, magnesium dan juga air. Air sangat penting untuk membersihkan kulit dan menjaga badan dan kulit agar sentiasa terhidrasi. Pemilihan produk kesihatan muka yang sesuai dengan kulit kita juga amat penting. Contohnya, produk yang mengandungi salicylic acid ataupun BHA boleh mencegah dan mengecutkan jerawat. Elakkan juga exfoliate secara fizikal apabila kulit sedang mengalami keradangan atau kemerahan. Kalau tidak, kulit akan menjadi lebih sensitif.
Amalkan juga rutin penjagaan muka yang sesuai dengan kulit muka kita. Kalau kulit muka kita berjerawat, pastikan kita basuh muka dengan lembut. Gunakan toner dan sapu ubat jerawat seperti acne patch ataupun benzoyl peroxide untuk merawat jerawat. Sapukan minyak muka ataupun pelembap untuk melembapkan kulit. Ikut semua step ni selama 2 kali sehari untuk dapatkan kulit yang segar dan bersih. Sekiranya masalah jerawat masih tidak sembuh atau kronik, dapatkan nasihat dari dermatologis ataupun pakar kulit untuk mendapatkan rawatan. Hal ini bagi mengelakkan masalah jerawat semakin teruk. Itu sahaja perkongsian dari saya mengenai masalah jerawat pada muka. Terima kasih.